Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari yang penuh keberkatan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kita masih lagi dapat bersama-sama, bukan saja hidup, bukan saja sempat sarapan dan sempat minum, sempat menguruskan rumah dan keluarga, tetapi kita juga sempat untuk Allah bagi kita peluang berada di dalam majlis ilmu dan kita sambil-sambil berzikir. Kita dibenarkan oleh Allah SWT untuk mengenang dan mengimbau kesalahan-kesalahan kita supaya kita terus beristighfar. Semoga Allah ampunkan segala dosa dan ketelanjuran kita. Semoga Allah SWT juga memberi rahmat dan bimbingan yang berterusan kepada kita untuk kita berjumpa dengannya pada satu hari yang tidak berguna, harta benda, anak pinak dan selainnya selain daripada iman dan hati yang bersih dan sejahtera. InsyaAllah moga kita sama-sama beroleh segala rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita masuk dan kita berada di muka surat 245 di dalam buku cetakan Al-Hidayah. Kalau cetakan intim, saya mohon siapa-siapa yang ada menggunakan buku intim boleh share dalam chat box itu untuk memudahkan jemaah-jemaah yang lain. Alhamdulillah, kita masuk kepada babu ma yaqul idza ghalabahu amrun. Idza ghalabahu amrun. Kalau tengok terjemahan kepada teks asal dalam bahasa Arab ini, bab berkaitan dengan zikir yang kita baca apabila sesuatu perkara telah menimpa kita. Bila kita kata menimpa, benda yang tidak disukai lah. Maksudnya kalau kita terjemah macam 2-3 frasa terjemahan pun sebenarnya bila sampai je maksud kita faham. Kalau tengok di sini dia kata idza ghalabahu amrun, apabila kita ditimpa ataupun satu perkara menimpa kita. Bila kata dalam bahasa Melayu menimpa, terjadi, kalau setakat terjadi maknanya mungkin terjadi perkara yang baik atau perkara yang tidak baik. Tapi bila kita ghalabahu amrun, satu perkara yang menimpa kita, satu perkara yang menimpa. Jadi ataupun kita ditimpa dengan satu-satu perkara. Biasanya kalau ditimpa kita kata perkara yang tidak disukai. Jika kita mendapati sesuatu perkara yang kita tidak disukai, apa yang kita nak baca, apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita, ataupun dalam setengah hadis yang kita baca, kita dah dapati sebenarnya bila kita dah baca hadis dalam kitab Al-Adhkar ni, kita dapati bukan semua datang daripada Nabi SAW mengajar direct dari dalam hadis, tetapi kita dapati di sana Nabi mengajarkan kepada para sahabat, dan dalil-dalil yang kita baca sebahagiannya adalah apa yang sahabat ajarkan kepada para sahabat yang lain berdasarkan apa yang Nabi telah ajarkan kepada dia. Itu beberapa gambaran dan konteks di dalam hadis, selagi mana ianya melalui jalur periwayatan yang sahih diterima oleh para pengkaji dan penganalisa hadis, maka ia diterima pakai di dalam syariat sebagai hujah dan amalan yang bersandarkan kepada dalil yang sahih. Di dalam hadis yang kita akan baca ni, Imam An-Nawawi rahimahullah dia kata, rawaina fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if wa fi kulli khairun wa fi kullin khairun wa fi kull khair ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jizanna wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadha kana kadha wa kadha walakin qul qaddarallahu wa ma sya'a fa'al fa inna law taftahu 'amalu syaitan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kami meriwayatkan di dalam Sahih Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin yang kuat, seorang mukmin termasuklah seorang mukmin muslim ataupun
muslimah, mukmin atau mukminah, termasuk jugalah golongan yang Allah uji mereka dengan kita panggil kita panggil khunsa, ya. Khunsa ini dilahirkan memang dua alat kelamin dan dia diminta di dalam fiqh untuk memilih salah satu yang mengikut kecenderungan dia lah. Itu pun ujian bagi seorang manusia. Kita tidak boleh ketepikan mereka, termasuk juga di dalam arahan ini. Yang dicela di dalam agama adalah al-mukhannas, yang mana diciptakan lelaki berperangai seperti perempuan, melawan takdir dan fitrah. Yang diciptakan perempuan berperangai seperti lelaki, berpakaian seperti lelaki, nak jadi seperti lelaki, bersifat seperti lelaki, maka itu yang dicela dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semua bentuk gender ataupun jantina yang Allah dah tentukan kepada kita, termasuk di dalam khitab ataupun arahan agama ini di dalam hadis ini, al-mu'minul qawi, seorang lelaki ataupun seorang manusia yang muslim yang kuat adalah seorang manusia kuat, seorang manusia yang mukmin yang kuat, seseorang yang mukmin yang kuat adalah baik, dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disukai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada mukmin yang dhaif, yang lemah. Dan pada setiapnya kebaikan, nanti kita tengok, ihris ala ma yanfa'uk, maka dia kata apa, ihris ni maksudnya rebutlah, ataupun kita kata dekat sini dia terjemah apa, bersemangatlah untuk mengerjakan, bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah dalam mengerjakan apa yang memberi manfaat kepada kamu. Bersemangatlah untuk mengerjakan apa yang memberi manfaat kepada kamu. Wasta'in billahi wala ta'jizanna, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan kamu merasa lemah ataupun jangan kamu lemah, jangan kamu putus asa, termasuk dalam sekali wala ta'jizanna. Dia kalau dalam bahasa Arab, siapa yang belajar bahasa Arab, cukup sebenarnya kalau Nabi kata wala ta'jiz, dan jangan kamu lemah. Tapi bila masuk je ada nun sabdu, dia bukan bermakna perempuan, tetapi nun sabdu ini dipanggil nun taukid ataupun nun takkid, nun penguat. Biasanya nun, dan kaedahnya nun penguat ini adalah mempunyai sabdu, mempunyai tasydid. Wala ta'jizanna, maksudnya kalau kita nak kata la taf'al kepada orang seorang, jangan buat, la taf'al, tak cukup lagi. Kita kata la taf'alanna, jangan kamu buat, jangan sesekali kamu buat, itu makna dia. Ni wala ta'jizanna maknanya jangan sesekali kamu lemah, jangan sesekali kamu merasa lemah, dan jangan sesekali kamu lemah semangat. Itu masuklah semua itu dalam konteks yang nak disebut dan nak dipesan oleh Nabi SAW. Wa in asabaka syai'un. Okey, saya rasa saya pergi kepada, patah balik kepada perkara tadi. Wa fi kullin khair. Sebelum saya pergi jauh, nanti tertinggal, nanti susah nak faham. Wa fi kullin khair. Kan Nabi kata seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai, lebih disayangi di sisi Allah SWT daripada mukmin yang lemah. Maka kita tengok dekat sini, dia kata wa fi kullin khair. Pada keduanya, pada setiapnya, pada semuanya adalah kebaikan, ada kebaikan. Apa yang nak disebut dekat sini? Kekuatan dan kelemahan ada masanya pilihan. Ada masanya memang ditakdirkan. Ada masanya ditakdirkan. Kita dah usaha tapi tak mampu. Itu sebab dulu pernah berlaku bergaduh juga sebenarnya masa saya belajar dekat sana. Ada bila sampai kepada isu orang miskin, orang susah dan sebagainya, sampai anak murid bergaduh dengan lecturer. Maksudnya bergaduh tu macam tak puas hati dengan apa yang ada seorang lecturer tu, mungkin dia terlepas cakap ke apa ke kan. Dia kata maksudnya belajar, dia kata ubah hidup, dia kata kan.
ubah kehidupan daripada susah. Ini susah, kesusahan semua datang dari disebabkan ilmu, tak ada ilmu dan sebagainya. Tapi mungkin di sana terdapat apa yang Allah uji bagi orang-orang yang memang berilmu. Dia dah usaha cari ilmu tetapi susah juga nak dapat kerja. Contohnya lah, dia dah cuba dah cari, pergi interview 5-6 kali interview tak dapat kerja. Jadi usaha dah dibuat, dia dah usaha sungguh-sungguh tetapi dia apabila ada kata-kata yang begitu, yang agak mutlak sampai dekat telinga dia, dia rasa macam tak okey lah. Memang kita macam ni lah. Kita susah, kita hidup kita susah dan susah itu adalah selepas kita rasa kita dah usaha dah buat. Kita dah usaha macam-macam dah tetapi susah juga. Maka usaha itu insya-Allah Allah terima dan susahnya itu kita redha. Kita redha. Itu sebab bila berada dalam keadaan susah dan lemah, maka selepas kita berusaha maka ia tidak termasuk di dalam perkara yang kita kata kita itu lemah yang dicela. Itu sebab Nabi kata kat sini wa fi kullin khair. Wa fi kullin khair. Pada setiap itu ada kebaikan. Itu sebab setiap kejadian Allah jadikan orang yang lemah, Allah jadikan orang yang miskin. Kebaikannya pada siapa? Kebaikan yang pertamanya adalah bila dia sabar dia dapat pahala. Kesabaran itu saja dapat pahala. Dia tak perlu keluar daripada rumah. Tapi dia cukup dengan sabar dan redha dengan apa yang Allah bagi, dia dapat pahala. Berbanding dengan orang yang kuat, orang yang kaya, mungkin bila dia tak sedar dengan kenikmatan itu, dia leka, itu juga jadi ujian pada dia. Jadi kita sebagai seorang mukmin, saya dah baca dah hadis yang kita kongsi dulu, mukmin ni ajab. Maksudnya ajaib urusan seorang mukmin ini bila dia susah, dia sabar. Dia bersabar. Dengan sabar itu dapat kebaikan. Bila dia dapat nikmat, dia syakar, bersyukur, dia dapat kebaikan juga. Jadi itu sebab hadis ini kalau kita baca hadis ini dalam konteks yang seolah-olah menghentam ataupun menyerang orang-orang yang lemah, sedangkan kita tak pasti di sana lemahnya itu atas dasar ujian Allah Taala ataupun dia sendiri memilih untuk tidak belajar, dia sendiri memilih untuk tidak bekerja, dia sendiri memilih untuk duduk saja main dam dan sebagainya tanpa kita memikirkan tentang umat, tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan dan keluarga dia, maka itu yang tercela. Tanpa kita mengetahui benda tu, kita kena hati-hati. Itu sebab dalam hadis ini juga Nabi mengajarkan cara kita beradab dengan takdir dan qada dan qadar. Maka bila Nabi kata wa fi kullin khair, pada keduanya, pada semua itu ada kebaikan, Nabi nak mengiktiraf kedua keadaan yang Allah jadikan di dalam kehidupan manusia. Bagi orang yang lemah juga dan orang yang miskin juga, sebenarnya kebaikan dan manfaat dan kebaikan bagi orang yang lain supaya orang lain boleh tolong. Bila tolong orang, dapat pahala satu. Mencampakkan kegembiraan di dalam hati orang, dapat pahala satu. Itu sebab bila kita bagi sekarang ni, bila kita bagi sedekah, bagi infak dan sebagainya, kan contohnya orang minta sedekah tepi jalan dan sebagainya, kadang-kadang banyak sangat kata-kata dan bisikan-bisikan yang masuk dalam telinga kita, oh itu sindiket, itu sindiket, itu sindiket. Tak apa, yang bab sindiket ni biar pihak berkuasa buat kerja. Bila kita dah bagi. Cukup, selesai dah bahagian kita. Mana tahu hari itu kita tak buat kebaikan pun kecuali itu. Allah datangkan tu walaupun ia sindiket, wallahu alam, itu serah kepada pihak berkuasa. Di peringkat pihak berkuasa itu ada kerja yang mereka buat. Mereka kena buat kerja, mereka kena melakukan intipan, mereka kena melakukan siasatan supaya sindiket-sindiket ini tidak bermerajalela yang akhirnya memberi impak kepada orang-orang yang memang susah di jalanan, gelandangan dan sebagainya. Maka itu bahagian mereka untuk buat kerja. Ini kita duduk tengah makan dan sebagainya, merungut tengah makan sambil menyuap-nyuap, inilah apalah, badan kuat, minta sedekah dan sebagainya. Kalau rasa tak nak bagi, jangan cakap banyak, duduk diam-diam, angkat tangan, minta maaf, senyum. Saya pun biasa buat juga. Ada masa kadang-kadang kita ikhlasnya RM10 dalam poket ada 50, nak buat macam mana? Ikhlasnya 10 je masa tu. Jadi ada RM50, dia jadi macam tergerak-gerak, angkat tangan, senyum, minta maaf, tunduk. Jangan buat muka macam tak ada. Kita kadang-kadang reaksi muka kita dah lah macam muka saya ni lagi lah. Kalau saya buat muka macam serius sikit, memang orang takut, mungkin orang rasa macam tak selesa dan sebagainya. Maka kita kena jaga juga keadaan-keadaan itu dalam kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Maka kalau kita tak rasa tak ready masa tu untuk bagi duit, jangan bagi
dan duduk diam-diam dan bertindak dengan cara yang wajar. Kalau kita rasa nak bagi RM5, RM5, RM2, RM2, ambil, panggil, bagi, terima kasih, pergi. Duduk diam-diam dan jangan fikir apa yang dia nak buat. Kecuali kita nampak budak-budak yang memang, kalaulah kita nampak orang yang memang isap gam dan sebagainya, dia minta duit nak beli gam, kalau kita tahu dia nak beli gam, itu lain cerita. Tapi kalau dia memang susah, kita tahu dia memang buat benda yang mungkin tak elok, tetapi pada ketika itu kita tak nampak dia buat benda tu. Mungkin pada ketika itu dia nak minum, bagi sajalah. Jangan fikir benda lain, jangan fikir lebih daripada sepatutnya kita fikir. Kecuali macam saya kata tadi, duduk dekat peringkat pihak berkuasa kena buat kerja. Itu kerja mereka dan bukan kerja kita. Itu sebab dia kata kat sini, kalau tengok dekat syarah yang dalam kitab Al-Lawami', dia kata wa fi kullin khair, dia kata pada setiapnya ada kebaikan adalah, dia kata pada setiap yang kuat dan lemah itu ada kebaikan. Sebab apa? Dia kata paling minimum sekali kedua-duanya lishtirakihima fil iman. Kadang-kadang bila baca yang tak ada baris ni kadang kelang kabut juga. Bila kita jarang membaca kitab Arab ni, bila dah lama tak baca kitab, kadang jadi macam itulah. Lishtirakihima fil iman, kerana kedua-duanya bergabung ataupun mempunyai iman. Itu dia kata al-mu'min al-qawi wal-mu'min al-dhaif. Mukmin yang kuat, mukmin yang dhaif, kedua-duanya ada iman tak? Ada iman. Maka iman itu kebaikan. Ma'ama ya'ti bihi dhaif minal ibadat, dan juga ada kemungkinan orang-orang yang dhaif, yang lemah, yang tak berapa ada duit ni, dia banyak duduk kat rumah, dia banyak ibadat daripada orang yang ada duit. Orang yang kuat dia pergi sukan sana sukan sini, mungkin dia terlupa, dia leka. Orang yang kuat dia suka berjalan sana sini, nampak tambah maksiat, tengok orang tak ghaddul basar pun tambah maksiat lagi, na'udzubillah. Maka banyak sebenarnya, setiap benda tu ada kebaikan, tapi hakikatnya Allah sukalah yang lebih kuat, sebab kuat ni banyak mempunyai kelebihan-kelebihan yang lain, banyak benda yang dia boleh buat, banyak benda yang dia boleh channelkan, boleh arahkan untuk dia buat kebaikan-kebaikan, sama ada kepada dia ataupun kepada orang lain. Itulah maknanya lebih kurang wa fi kullin khair, pada keduanya ada kebaikan. Jadi kita jangan, bila kita bercakap tentang kuat dan lemah ini, tambah-tambah pula bila kita dah masuk umur-umur dah dekat 50 lebih, badan yang dulunya keding, sampai orang kata papan lapis pun ada kan, orang, mulut orang, kena macam-macam perumpamaan. Maka bila kita sampai satu tahap, mungkin kita nak senam pun susah, ataupun kita nak senam boleh tapi nak uruskan anak yang mungkin ramai, 11 orang, 12 orang kan, ramai. Jadi ada banyak kekangan-kekangan yang kita ada, kita dah usaha. Itu sebab kata usaha tu kena ada. Kita dah usaha, lemah juga, serah ke Allah Ta'ala. Dah usaha, tak sihat juga, serah ke Allah Ta'ala. Tapi ada orang ditakdirkan dia tak buat apa sangat pun, tapi metabolisme dia tinggi, kurus, kering. Makan banyak pun kurus kering sampai orang kata bela ke. Ini ayat-ayat orang gurau-gurau. Tapi gurau-gurau pun kena tengok juga. Jangan sampai kecil hati orang. Ada orang jenis macam tu. Jadi dia sentiasa je badan dia lincah dan sebagainya. Itu rezeki pada dia juga. Maka setiapnya kita ada rezeki. Kembali kepada hadis yang saya cakap tadi tu, ajaib. Cerita orang mukmin ni ajaib. Bila jadi apa-apa, sabar. Bila dapat nikmat, bersyukur. Dan mesti ada usaha. Ada usaha untuk kaya, ada usaha untuk ada berduit, ada usaha untuk jadi kuat. Kalau tak mampu nak berusaha, itu serah kepada Allah Ta'ala, sebab kita juga diuji dengan macam-macam penyakit. Moga Allah menyembuhkan kita. Moga Allah bagi kita kuat. Yang kuat juga selain daripada kadang-kadang kita nampak orang lemah, berjalan pun perlahan. Mungkin dia tu tak berapa kuat dah, tapi jiwa dia kuat sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita pelik, macam mana dia boleh pegang Quran sehari tu, nampak dia pegang Quran banyak daripada dia tidur. Ada orang duk cerita tentang bila musafir dengan para ulama dan orang-orang tua contohnya kan, dia bila dia makin tua, semangat dia, Allah bagi semangat dia kuat. Mungkin sebab secara adatnya kita fikir tentang mati dan sebagainya, orang muda dia nampak kuat badan tapi lemah iman dia, lemah jiwa dia, ibadat kurang. Wallahualam, segala-galanya ada kebaikan. Yang pentingnya kita tahu apa yang kita kena buat. Okey, kembali balik.
kepada tempat yang akan saya berhenti tadi, wasta'in billahi wala ta'jizan, minta tolong dengan Allah SWT, dan jangan kamu merasa lemah. Sekejap, saya takut ada soalan yang saya tertinggal sebab hari ni agak panjang sikit. Okey, tak apa. Jadi jangan kamu rasa lemah. Jangan kamu lemah ni banyak konteks lah macam saya cakap tadi tu. Okey. Wa in asabaka syai'un fala taqul, dan apabila terjadi sesuatu perkara yang kamu tidak ingini, kamu tidak suka kepada kamu, fala taqul, dan janganlah kamu sebut lau anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza, kalaulah aku buat benda ni macam tu maka tak jadilah macam ni dan macam ni. Kita dulu macam kita merungut lah, kalau aku buat macam ni tak jadi macam ni. Bahasa orang Melayu lah, bahasa orang Melayu. Kalau bahasa Arabnya macam ni lah, kalaulah aku buat macam tu, maka dia akan jadi macam ni ataupun macam ni lah. Macam tu lah lebih kurang. Kalau terjemah kat sini kita, kalau aku melakukan demikian, tentulah hasilnya akan demikian dan demikian. Terjemahannya begitulah. Maksudnya kalau kita faham, kalau aku buat macam ni tak jadi macam ni. Kalau aku tak buat macam ni, jadi macam ni. Macam itulah lebih kurang dalam keadaan yang nak dimasukkan dalam hadis ni adalah dalam keadaan kita seolah-olah bukan meratapi, macam mempersoalkan takdir. Kita seolah-olah tidak redha dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita dengan apa yang telah berlaku. Itu dalam keadaan itu. Keadaan itu yang tak boleh. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Tapi katakanlah itu takdir yang Allah dah takdirkan kepada aku, dan apa yang Allah nak Allah buat. Dan apa yang Allah nak Allah dah buat. Tu sebab kadang orang Melayu Allah tak apalah, takdir kan Allah tulis. Macam tu lah. Kan dah Allah dah tulis dah, tak apalah. Nanti kita buat yang baik. Macam tu lah. Ayat-ayat orang-orang yang redha. Ayat-ayat orang yang redha. Kalau ayat-ayat orang yang tak redha, kalau aku buat macam ni, kenapalah aku tak buat macam ni? Kenapalah aku datang pada waktu dia mengeluh. Dalam keadaan dia mengeluh dan seolah-olah tidak meredai takdir dan tidak menerima takdir Allah Ta'ala. Tapi biasanya yang suruhannya adalah katakanlah qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Boleh tak sebut benda ni dalam bahasa Arab sebab Nabi suruh sebut dalam bahasa Arab? Ini ada dua perbahasan. Ada satu perbahasan, maksudnya boleh tak sebut qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Kalau ikut dalam hadis ni, kalau nak ikut betul-betul, kita kena kata apa? Kata qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Dalam keadaan kita faham lah. Kalau kita terlupa, kita nak kata apa? Macam saya kata tadi lah. Saya bukan mengubah hadis, saya selalu sebut. Kalau kita terlupa apa yang Nabi ajarkan, kalau kita ingat sedikit-sedikit makna, letak dalam hati dan cakap dekat mulut. Allah dah takdir dah nak buat macam mana? Allah dah takdir dah, redha. Macam tu. Cukup dah. Maksudnya termasuk tak dalam konteks apa yang Nabi suruh kita baca. Allah telah mentakdirkan apa yang dia nak dia buat. Tapi kalau nak betul-betul mantap dan padu, nampak macam kita ni betul-betul belajar al-adhkar, belajar hadis, bila jadi apa-apa, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Okey. Ada soalan ke ni? Kejap, macam nampak ada soalan. Okey. Perkataan kalau ini memang selalu kita guna pakai, cuma betul. Sebenarnya memang saya nak pergi kepada perbahasan tentang itu selepas saya habis ni, kita pergi kepada perkara tu. Bukanlah tak boleh sebut langsung. Banyak kita sebut kalau. Dalam Quran pun kalau, banyak kalau. Dekat dalam hadis pun banyak perkataan kalau. Tapi kalau macam mana yang boleh, kalau macam mana yang tak boleh. Nanti kita tengok. Okay. So dia kata, fa inna law taftahu amal syaitan. Taftahu amal syaitan. Maka sesungguhnya law itu, perkataan kalau itu membuka pintu syaitan, membuka pintu hasutan syaitan, membuka keraguan ataupun was-was daripada syaitan dan ujian-ujian daripada syaitan. Sebab ada kes pelajar-pelajar pun, ada kes manusia sendiri, dia sentiasa ada kalau dalam diri dia, sehingga dia rasa rendah diri, sehingga dia rasa teruk sangat-sangat.
Dia rasa macam dia tu useless, tak berguna sebab banyak sangat kalaulah aku. Sampai satu tahap kalaulah aku dilahirkan dalam keluarga yang kaya. Dia tengok kawan-kawan ada kereta, dia tengok kawan-kawan dia senang dan sebagainya. Ada orang ada duit tapi kalau yang lain pula yang banyak, sehingga dia, itulah syaitan. Syaitan akan suka tengok seorang mukmin yang gundah gulana. Syaitan suka tengok mukmin yang susah hati. Dia suka sangat-sangat. Itu kerja syaitan dan itu hasil dia. Itu produk dia. Jadi kita ni mukmin kena selalu gembira. Nanti kita akan jumpa hadis tu. Nanti kita akan jumpa hadis tu. Jadi hadis ini tidak ada masalah sebab dikeluarkan dalam Sahih Muslim, dalam kitab Al-Qadr dan juga Nasa'i dalam kitab Amal Yaum wa Lailah. Tak ada masalah dengan hadis ini, cumanya masalah dekat tadi itulah. Dalam Quran banyak cerita tentang banyak menggunakan perkataan banyak guna perkataan dan yang macam mana sebenarnya yang dibolehkan untuk kita sebut. Kejap. Mana perkataan tadi saya cari. Allahu Akbar. Kejap tadi saya cari dah, lepas tu hilang mana tak tahu. Dia ni, okey, secara umum. Hafizah 10 ayat. Kejap. Asma' syaitan. Nampak yang lain balik. Kejap. Baik, mana hilangnya yang banyak-banyak ni? Okey, dah jumpa dah. Allahu Akbar. Mencari banyak, baca banyak tempat, lepas tu ada yang tutup sana, tutup sini, jadi hilang semua. Okey. Ni sebenarnya ada banyak tempat kita guna. Kadang-kadang kita kata, kalau tak boleh, jika, sama lah tu. Jika aku buat, bila dia takut nak guna perkataan tapi nak sebut juga, rasa tak puas hati tu. Jika aku buat macam tu, sama juga, dia tak jadi. Dia bukan masalah perkataan itu sendiri, tetapi konteksnya. Dia bukan masalah perkataan, jikalau, sama lebih kurang je. Dia konteksnya. Tiba-tiba tak nak guna jikalau, tak nak guna if, jika, jadi bahasa Inggeris pula, sama je. Dia yang konteks yang tak bolehnya adalah, ulama kata apa? Ulama kata yang konteks yang tak bolehnya adalah bila kita kata, kita sebut tu, kita sebut dalam keadaan kita sedih, dengan perkara yang berlaku dan dipanggil al-jaza' minal maqdur, yang kita rasa kita tak suka dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Yang tu yang tak boleh. Dia kata law tusta'mal ala wajhain ahaduhuma, dia kata ala alwajhil huzn ala almadi wal jaza' min almaqdur. Perkara yang tak boleh, ada dua perkara, ada dua konteks ni. Yang tak boleh adalah dalam keadaan kita lemah, kita rasa kecewa, kita rasa sedih dengan perkara yang berlaku, yang telah lalu, dan kita rasa tak puas hati dengan takdir. Itu sebab dalam Quran pun ada yang Allah sebut dalam Quran yang merujuk kepada yang tidak boleh ni. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ard aw kanu ghuzzal law kanu indana ma matu. Ini cerita tentang ajal. Kalau mereka itu macam kita dalam hadis, dalam ayat Quran nanti kita tengok wa ma qutilu. Kalau mereka itu laukanu indana, kalau mereka itu bersama-sama dengan kami, matu, mereka tidak akan mati. Wa ma qutilu, mereka tidak akan terbunuh. Ini Allahu Akbar. Kurang betul lah vocab saya dalam bahasa Melayu ni. Bahasa Arab pun tak banyak sangat. Tapi Allahu Akbar. Apa kita nak kata? Dia kata mengungkit, bukan mengungkit, mempertikaikan apa yang Allah dah jadikan kepada dia. Tambahan pula, bila perkara itu Allah yang ini bendanya, Allah yang suruh mereka berjihad, Allah yang menyuruh mereka berjuang, Allah yang menyuruh mereka berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah menyalahkan apa yang Allah suruh sehingga mereka mati. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim, mereka katakan kepada saudara-saudara mereka idza darabu fil ard, bila mereka itu
darabu fil ard, tak silap saya ayat perang, fil ard ma au kanu ghuzza law kanu indana, kalau mereka itu bersama-sama dengan kami, ma matu, kalau mereka tak pergi berperang, kalau mereka tidak pergi. Kejap saya nak tengok balik ayat ni, saya tak silap saya ayat perang ni, ma matu wa ma qutilu. Saya minta maaf sekejap. Ni orang tak hafal Quran macam ni lah. Astaghfirullahalazim. Okey. Dia tak terjemahan dia, okey. Dia kata, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi orang-orang seperti orang munafik yang telah kufur. Ayat ini kepada orang munafik. Dan berkata kepada saudara-saudara mereka apabila mereka pergi mengembara di bumi untuk berniaga. Oh, ini cerita tentang berniaga. Astaghfirullahalazim. Cerita untuk mereka berniaga. Oh, ada juga, okey. Li ikhwanihim idza darabu fil ard, untuk mereka pergi berjalan dan berniaga, au kanu ghuzza. Betul dah tu. Bila mereka pergi berperang, bila mereka pergi berperang, au kanu ghuzza. Ghuzza ni makna dia perang. Kembali kepada perkataan bahasa Arab yang berbunyi ghazwah. Ghazwah itu perang. Ataupun mereka pergi berperang, lalu mereka mati ataupun terbunuh. Mereka kata apa? Kalaulah mereka tinggal bersama-sama kita, mereka tak pergi, kalau mereka tak susah-susah payah pergi berjuang dan mencari duit dan sebagainya, tentulah mereka tidak mati, tentulah mereka tidak terbunuh di jalan di dalam peperangan. Ini Allah kata, dia kata apa yang mereka katakan itu tidak ada faedahnya, bahkan akibatnya Allah menjadikan kesan perkataan dan kepercayaan mereka itu, yang demikian itu penyesalan di dalam hati mereka. Jadi ini yang benda yang lau yang macam ni yang tidak boleh. Lau yang macam ni yang tidak boleh. Wa huwa alladhi, itulah yang ditegah di dalam hadis yang kita baca sekarang ini. Okey, lau yang kedua dia kata untuk menerangkan ilmu ataupun sesuatu perkara yang memberi manfaat. Contoh di dalam Al-Quran, Allah guna dah perkataan lau. Allah guna dah perkataan lau. Contohnya ayat yang menceritakan tentang orang percaya kepada orang kufar yang menyungutukan Allah SWT. Orang yang mengatakan Allah itu lebih dari satu. Na'udzubillah. Allah kata apa dalam Quran? Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Lau kana fihima alihah illallah lafasadata. Kalaulah pada keduanya ada Tuhan lain kecuali daripada Allah Ta'ala, maka kedua-dua bumi dan langit ini akan hancur. Dalam Quran, ayat Quran yang lain, waddu law tudhinu fayudhinun. Banyak. Sebenarnya ayat banyak, dalam hadis pun banyak menggunakan perkataan law. Ada juga law ni membawa makna yang sedikit, walau bisyiqit tamr, iman itu walaupun sebesar biji kurma, biji kurma, ataupun dalam bab bertunang, memberi cincin, menikah bagi cincin ni, walau khataman min hadid, walaupun dari cincin daripada besi. Jadi lau dekat situ, walau lau ini dia tidak semua benda yang tidak boleh digunakan. Terutama benda-benda yang memberi faedah kepada kita dan memberi keinsafan kepada kita. Kalau lau itu memberi keinsafan, kalaulah aku buat macam ni dulu, contohnya kalau aku baca buku, insya-Allah aku akan lulus. Dia sebenarnya lau ni pula kena juga bergantung dan diikat. Lau itu perlu diikat. Yang pentingnya juga adalah untuk diikat dengan perkataan diizinkan oleh Allah SWT. Contohnya ada budak, dia periksa-periksa, dia main-main banyak, tengok banyak sangat cerita Korea, banyak sangat main PUBG, banyak sangat main IG dan sebagainya. Bila dia periksa, dia dapat keputusan yang kurang baik. Maka dia kata, kalau aku baca buku, aku tak jadi macam ni. Yang tu pun ada sedikit masalah sebab dia tidak kaitkan dengan masyiah ataupun keizinan dan kehendak Allah Taala. Yang adabnya adalah kalau aku baca buku, insya-Allah aku dapat bagus. Yang tu. Yang tak bolehnya adalah kita meletakkan benda tu seolah-olah macam benda tu confirm. Kalau aku buat macam ni, confirm jadi macam ni. Tak. Dia bukan sifir. Bab takdir dan qadar Allah Taala, dia bukan sifir macam 1 tambah 1 jadi 2. Tidak. Okey. Dia kalau kita buat, insya-Allah kita akan okey. Sebab ada budak belajar sungguh-sungguh,
exam dia untuk assessment yang biasa, yang berterusan itu bagus, tiba-tiba masa exam final dia demam. Accident, na'udzubillah, macam-macam cerita yang berlaku bila pelajar-pelajar ni beribu-ribu orang, macam-macam jenis keadaan yang Allah uji para pelajar ni, kita doakan mereka baik-baik semuanya. Maka kalau benda tu, kalau dia baca buku sekalipun, kalau Allah tidak izinkan, tidak berlaku. Jadi benda-benda ni semua perlu pergantungan kepada keizinan daripada Allah Ta'ala. Dalam konteks kita merangka sesuatu keadaan, orang bercakap tentang banjir kan, buat smart tunnel dan sebagainya kan, smart, terowong apa dipanggil bahasa Melayunya, tak apa, smart tunnel tu, ataupun apa-apa sajalah projek-projek yang dilakukan oleh kerajaan atau mana-mana badan pada awalnya untuk menyelesaikan masalah, contohnya tiba-tiba tak jadi. Mereka boleh kata kalau kita buat macam ni mungkin kurang sikit, insya-Allah boleh, tidak ada masalah. Sebab benda itu dalam proses inovasi, dalam proses mendatangkan manfaat dan masalah kepada orang lain, tidak ada masalah. Jangan pula kita dah buat dah, buat kalau engineer jenis macam ni pening. Kita dah buat dah smart tunnel, lepas duduk kat meja sambil-sambil minum kopi, kita dah buat dah smart tunnel, banjir juga. Tak payah buat lah lepas ni. Dia tak jadi apa-apa lah. Itu yang lemah. Itu yang Nabi pesan, wala ta'jisanna, jangan kamu lemah dan jangan kamu putus asa dan jangan kamu merasa lemah. Teruskan buat, ya. Jadi law yang tidak boleh itu law yang membuatkan kita rasa lemah, law yang menyalahkan takdir Allah Taala, law yang membuatkan syaitan mempunyai banyak-banyak pintu untuk masuk ke dalam hati kita. Jadi boleh di sebenarnya perbahasan tentang law ni saya duk baca tadi bermuka-muka, banyak sangat ulama-ulama membicarakan tentang law ni supaya kita betul-betul faham dan kita tidaklah rasa tertekan dengan hadis yang kita baca ni. Nanti orang bila baca hadis ni, law membuka pintu untuk syaitan, maka lah dia jenuh nak susun ayat dia. Ada je perkataan law dia tukar, ada perkataan law dia tukar jadi jika. Tidak macam tu, tidak susah macam tu. Cakaplah law itu dengan syarat jangan ada rasa syak wasangka yang buruk kepada Allah Ta'ala. Yang pertama, jangan menyalahkan takdir Allah Ta'ala, jangan tidak ada redha kepada Allah Ta'ala, dan jangan sekali tidak mengikat apa-apa yang kita kata itu dengan masyiah, kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh faham? Okay, jadi saya harap saya dah jawablah soalan tu, insya-Allah. Okey. Okey, boleh, insya-Allah Puan Maimun. Okey, so harap-harap tak ada soalan Okey. Kita teruskan kepada hadis yang seterusnya, insya-Allah. Baru satu hadis, ya Allah. Tak apa. Sikit tak apa, tapi kita faham supaya benda-benda yang berlaku selama hari ini terungkai. Lepas ni boleh kata law tak? Boleh kata law, tapi yang tadi kena ada pagar-pagar ataupun benda-benda yang kita ikat dengan perkataan law itu dari segi akidah dan apa yang ada dalam hati kita. Jangan sesekali rasa lemah, jangan sesekali menuding jari dan menyalahkan takdir yang Allah tentukan kepada kita. Okey, hadis yang seterusnya, Imam An-Nawawi rahimahullah, dia kata apa? Dia kata wa rawaina fi sunani Abi Daud, dan kami meriwayatkan dalam Sunan Abi Daud daripada Auf bin Malik. Auf bin Malik ni sahabi, dia meninggal pada tahun 73 Hijrah, meninggal pada zaman Malik bin Marwan kalau tak salah saya, terlibat dalam beberapa peperangan, dan dia juga terlibat dengan Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah balik. Selepas 9 tahun Nabi berhijrah ke kota Madinah itu, Nabi kembali ke kota Mekah 9 tahun ke 7 tahun, 7 tahun tak silap saya, kembali ke kota Mekah. Itu yang dikatakan Fathu Makkah selepas berlakunya Bai'atul Ridwan. Dan ada kata-kata mengatakan panji-panji itu kuat dengan Auf bin Malik. Maksudnya dia ni seorang yang ada karakter, ada karisma, ada, kan kadang-kadang bila kita bergerak, berjalan, travel dan sebagainya, kita bila ada seseorang tu kita rasa macam yakin. Mungkin disebabkan dia punya maklumat, dia punya keberanian, dia punya ketegasan, dia punya, orang kata apa, confident dia, kita jadi confident. Kalau dalam kumpulan kita tu 5 orang, 5 macam, hang pergilah dulu. Aku tak tahulah. Dia pakai lebuh lah orang kata. Orang Perak kata pakai lebuh. Lebuh tu maksudnya apa pun tak jadi. Pergi tapi masing-masing takut. Tapi dalam 4-5 orang tu tiba-tiba ada seorang kata, oh tak apa, aku nak pergi dari situ. Jom. Kita pun pergi teruk. Kita kena reda lah. Sebab kita pun confused juga. Kita kena reda. Tak apalah kalau setakat kotor. Tanda je kotor lah buat mari aku kat sini. Tak apalah nak buat macam mana. Tapi bukanlah satu benda yang musibah besar sangat. Tapi
perkara yang penting adalah kita confident untuk mengambil keputusan dan membuat sesuatu perkara dalam satu keadaan. Itu sebab karakter-karakter seseorang di dalam kumpulan ini dia memberi peranan kepada memberi kesan kepada orang lain juga. Jadi kita berdoa supaya kita ni jadi orang-orang yang boleh memberi kesan yang baik kepada orang lain. Auf bin Malik ni rayah, dia kata panji-panji, satu panji-panji itu dia macam panji Fathu Mekah itu dia kuat, dia macam ada haibah dia lah dengan adanya Auf bin Malik ini. Nabi lah mengetuai itu, Fathu Mekah itu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Auf bin Malik, daripada Nabi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qada baina rajulain, telah menghakimi di antara dua lelaki. Faqala al-muqtadi alaihi lamma adbar, maka berkatalah seorang daripada yang dibicarakan itu, yang seorang ni seorang yang kalah lah dalam perbicaraan. Maksudnya bukan kalah lah, maksudnya dia tidak, maksudnya maslahah ataupun kelebihan itu dapat kepada orang lain lah. Dan dia ni adbar maksudnya pergi dalam keadaan, adbara ni maksudnya pergi dalam keadaan yang macam sedih sikit lah, sedih. Dan dia kata hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Jadi zikir ini bukan daripada Nabi asalnya, daripada orang ini. Dia yang kata, orang lelaki ni yang kata hasbiyallah, cukuplah bagi aku Allah SWT, cukuplah Allah bagi aku, wa ni'mal wakil, dan dialah sebaik-baik yang menjaga. Ini zikir dan kata-kata daripada seorang lelaki yang telah macam kalah dalam perbicaraan, dan dia pergi berlalu dalam keadaan tidak cakap banyak. Kita ni kadang-kadang bila kita kalah tu cakap banyak, main bola ke main apa kan, aku lah, macam masing-masing lah, keluarlah segala benda, dan sampai bergaduh tepi padang pun ada, bila buat program dan sebagainya, bila program tu tak jadi sebagainya, macam-macam lah timbul kan. Jadi jadilah orang yang redha, jadilah orang yang kurang cakapnya hasbiyallahu ni'mal wakil. Nanti kita meeting balik, hasbiyallahu ni'mal wakil. Okay? Itu yang dikatakan oleh seorang lelaki yang kalah tu dalam perbicaraan itu. Dan faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan maka bila Nabi dengar, maka Nabi pun cakap, Nabi bersabda, dia kata innallaha ta'ala yalumu 'alal ajz, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang lemah. Maksudnya kalau kita lepas kalah dalam perbicaraan pun kena kuat. Itu sebab bila kita tengok orang main bola ke, saya ni banyak buat contoh sukan sebab memang suka bersukan. Mungkin okey, contohnya kalah dalam pertandingan debat contohnya kan, kalah dalam tender contohnya kan. Ni cerita besar lah, tender kalah, pergi meeting, interview, contohnya tender kalah. Jadi kalau kita ada kawan-kawan yang dapat tender tu, pergi ucap, oh tahniah, kena kuat. Kadang-kadang kita diam, dia dah dapat muka surat 245 sebenarnya, 245. Dah masuk 246. Okey. Jadi kita kena kuat. Sama juga bila bersukan, sama-sama. Bila bersukan, bila kita kalah pergi salam, jumpa, itu sebab ada semangat kesukanan. Benda ni membina diri kita supaya kita redha, kita terima segala benda dalam keadaan kita kuat. Terima satu benda dalam keadaan kita kuat dengan terima satu benda dalam keadaan kita long lie, itu yang tak bagus. Tak apalah apa semua. Dia macam terima tapi redha, tapi macam mana kata pasrah. Itu sebab orang tanya, apa beza Ustaz redha dengan pasrah ni? Pasrah ni kita macam pasrah, lantaklah, dia tak kuat. Redha ni, tak apa, kali ni dia ni, tapi lepas ni kita lawan lagi. Contohnya macam tu. Tak apa, itu adalah hikmah Allah nak bagi kat aku. Ini hari ni tak apa, dia dapat lah. Itu apa rezeki dia. Itu kuat. Kita kena jadi kuat macam tu. Jadi hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagiku, aku ada Allah, aku tak menang pun tak apa, Allah bagi aku, Allah cukup dah untuk aku. Dan Allah itulah sebaik-baik orang, bukan orang, maksudnya sebaik-baik zat yang menjaga aku, Allah itu bukan makhluk. Sesekali Allah itu bukan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'. Lepas tu Nabi kata walakin alaika bil kais, dan tetapi sepatutnya ke atas kamu itu adalah kais. Kais ini kekuatan. Dia kata kat sini, dia kata sepatutnya maka ucapkanlah cukup. Okey, perkataan al-kais. Kejap, kenapa dia tak terjemah kat sini?
Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah mencela kelemahan. Kamu harus terus berusaha. Okey. Apabila kamu ditimpa sesuatu yang tidak kamu suka. Okey. Betul lah, maksudnya Al-Kayis ni dia sebenarnya ada banyak konteks yang menerangkan tentang Kayis. Ada yang kata Kayis ni orang yang cerdik, orang yang bijak, orang yang kuat, orang, so termasuklah maksudnya jangan kamu lemah. Allah mencela orang yang lemah ke atas kelemahan itu, dan maka janganlah kamu jadi lemah, dan sesungguhnya sepatutnya ke atas kamu, untuk kamu itu, untuk kamu jadi kuat dan terus berusaha. Okey, itu arahannya lah. Walakin alaika bil kais, itu maksudnya sepatutnya kamu kena berusaha. Sepatutnya kamu kena terus jadi kuat, terus jadi orang yang cerdik dan orang yang hebat. Kena terus macam tu, walaupun dalam beberapa keadaan kamu kalah. Okey, fa idza ghalabaka amrun, apabila telah terjadi satu perkara, telah menimpa kamu sesuatu perkara, okey, satu perkara yang kamu tidak suka, maka kamu sebutlah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Maka kamu sebutlah hasbiyallahu wa ni'mal wakil, macam yang orang tadi sebut. Maka Nabi bila dengar, dia nasihat dulu dan dia ulang balik, kamu sebutlah macam yang orang yang tadi tu sebut. Faqul hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Maka ini adalah satu benda yang Nabi setuju. Macam cerita hadis tentang doa iftitah lah, bukan Nabi yang ajar doa iftitah, tapi dia dengar pada satu hadis, yang tentang satu hadis tu lah, tetapi Nabi dengar yang orang baca doa iftitah dan dia melihat malaikat datang dan sebagainya, kan, menunjukkan keadaan itu bagus, bacaan itu bagus. Okey, jadi itu mesti ada recognition, mesti ada pengiktirafan dan persetujuan daripada Nabi kalau dalam bab ibadat. Tak boleh kita kata kita buat benda baik, semua benda baik dalam ibadat okey. Tak boleh. Dalam ibadat mesti ada dalil, mesti ada nas, ataupun perkara takrir macam ni, perkara yang Nabi bersetuju dengan bacaan para sahabat. Selepas kewafatan Nabi SAW tidak berlaku benda tu. Tidak berlaku benda tu, dan cukup dengan apa syariat yang terdapat dalam Quran dan di dalam hadis Nabi SAW. Okey, maka inilah perkara yang zikir yang kita selalu kena ada dalam kepala kita kalau kita rasa susah hati dan sebagainya, kita rasa benda yang tidak bagus jadi pada diri kita, kita katalah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Tengok ada soalan lain ni. Okey, tak ada soalan. Okey, kita teruskan kepada hadis dengan hadis yang seterusnya. Hadis yang seterusnya adalah, okey, dekat sini dia ada penerangan ni, dia kata perkataan al-kais itu dengan baris di atas huruf kaf itu dengan ya baris mati, ada dua makna. Pertamanya arif, maksud arif ini makna dia adalah, maknanya adalah perlahan-lahan. Bukan perlahan-lahan maksudnya tenang. Tenang. Kalau perlahan-lahan ni saya nak terjemahkan, maknanya tenang, arif tenang, relax je. Relax. Kalah relax. Jangan gelojoh, jangan gopoh-gopoh, jangan rasa nak marah dan sebagainya. Okey. Dan selain daripada itu, fa ma'nahu wallahu a'lam. Itulah alam minha arif. Diungkapkan dalam dua perkara, tetapi satu je baik sini. Maknanya dalam konteks ini kami harus terus berusaha dengan perlahan-lahan sehingga kamu dapat terus melakukannya, wallahu a'lam. Alaika bil amal fi rifqin bihaitsu tutiqud dawam. Kamu kena buat kerja tu bukan perlahan-lahan sebenarnya. Buat kerja dengan stabil, buat kerja dengan konsisten walaupun sedikit. Macam tu. Maksudnya kita bila terjadi je apa-apa dalam diri kita okey, maintain, relax, calm down, tenang, terus buat perlahan-lahan. Terus buat perlahan-lahan tu bukannya perlahan-lahan slow. Kalau slow boleh, tapi pastikan ianya berterusan. Kalau sikit boleh, pastikan ianya berterusan. Kalau banyak boleh, tapi kena pastikan ia berterusan jugalah. Tapi kalau yang tidak okey tu, yang agak tidak disukai itu adalah buat banyak tapi sekali tu je lah buat, lepas tu tinggal. Macam tu. Itu sebab yang bagusnya adalah amalan sedikit dan berterusan, konsisten, istiqamah. Okey, kita terus kepada hadis yang seterusnya, bab yang baru, bab yang menyatakan kita baca satu ayat, bila kita baca satu zikir bila kita ditimpa satu benda yang susah, ataupun macam ni, bila kita nak buat satu benda tu dia susah.
Kita rasa susah sangat nak buat benda tu. Kita rasa susah sangat nak faham. Kita rasa susah sangat nak masak. Masak tak jadi, kadang-kadang masin, kadang-kadang pahit. Macam mana nak pahit? Tak pahit, hangit kacau tak kacau, tumis bawang sebagainya, biar je kat bawah tu kan, api kuat sebagainya. Hangitlah, rasa-rasa pahit. Jadi kari-kari pahit, kacau yang hangit yang bawah dan sebagainya. Macam-macam lah kita rasa susah nak buat, sebenarnya kita tersilap buat. Itulah yang jadi dalam kehidupan kita. Tapi tak kisah, bila kita rasa susah je sesuatu perkara yang kita nak buat, nak baca buku, nak belajar sebagainya, susah nak buat itu dan ini, memang itu ujian, yang pertama ujian. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena doa lah. Rawaina fi kitab Ibn Sunni. Kami meriwayatkan dalam kitab Ibn Sunni daripada Anas bin Malik. Anas radhiyallahu anhu, daripada Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, moderator boleh tegur saya bila saya kena berhenti ya, sebab saya rasa lepas ni ada kuliah kan. Ya, baik-baik. Nanti saya akan beritahu, insya-Allah. Daripada Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la sahla. Dekat sini kalau kita tengok, Nabi tak bagi tahu bila dia baca. Seolah-olah macam Nabi baca setiap masa. Dalam kalau tengok teks hadis inilah, kalau kita tengok terjemahan pun, dia kata kami meriwayatkan dalam kitab Ibn Sunni daripada Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maksudnya bersabda tu dalam keadaan ini sebenarnya bukan bersabda. Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Berdoa. Kami meriwayatkan dalam kitab Ibn Sunni daripada Anas radhiyallahu anhu, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ataupun apa? Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Berdoa. Bila? Tak kena masa. Tak tentu masa. Bila-bila sahaja kalau ikut kat sini. Tapi Imam Nawawi letak dalam bab bila kita merasakan satu perkara yang kita nak buat itu susah. Sebab apa? Sebab sesuai dengan konteks yang ada di dalam hadis ini. Okey, Nabi doa apa? Nabi doa Allahumma la sahla, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Nak baca doa dalam Arab ni boleh baca di kalangan orang Melayu yang tak tahu Arab, kita baca macam mana pun orang okey je. Tapi bila kita baca dekat orang Arab, orang yang faham Arab, kadang-kadang kita baca tempat tak ada berhenti, tak kena, ataupun intonasinya tak betul. Macam ada khatib duk baca apa ayat Quran sebenarnya sebelum waladhikrullahi akbar tu, dia berhenti dekat tengah-tengah tu, dia menyambung balik dengan perkataan yang sebenarnya tidak sesuai, dia berhenti dekat situ. Jadi kalau orang Arab dengar, dia gelak je lah, dia rasa pelik lah. Tapi kalau orang Melayu dengar, semuanya okey. Yang tak faham bahasa Arab lah, yang tidak diberi peluang untuk belajar bahasa Arab, kita mohonlah kita diberikan peluang. Allahumma la sahla. So Allahumma, kalau nak baca tenang sikit, Allahumma, baru kita masuk dalam hati kita, ya Allah ya Tuhanku. Jangan bila kita hafal doa, kita faham pun kita main langgar je Allahumma la sahla. Boleh je baca terus, tapi kadang-kadang bila ada gap, ada berhenti tu, kita tenang. Allahumma. Bukan saya mengajar macam inilah cara bacanya, tak. Tapi kalau nak ikut, boleh ikut. Kalau nak baca macam biasa, bacalah macam biasa. Janji doa ni kena hadir hati dan kita faham. So kalau nak baca tenang sikit, maksudnya mungkin pada saya lah, wallahualam. Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, la sahla illa ma ja'altahu sahla. La sahla. Tidak ada benda yang mudah. Tidak ada satu perkara itu jadi mudah. Illa ma ja'altahu sahla. Kecualilah apa yang kamu jadikan ianya senang. Benda ni senang kalau kamu jadi senang. Tu kena orang fikir positif. Senang. Sangka baik kepada Allah Ta'ala supaya Allah jadikan perkara ni senang. Allah kita sangka baik kepada Allah Ta'ala supaya Allah mudahkan kerja ni. InsyaAllah jadi mudah. La sahla illa ma ja'altahu sahla. Tidak ada satu perkara pun jadi mudah. Jadi mudah perkara itu kecuali apa yang kamu jadikan ianya mudah. Wa anta taj'alul hasna. Dalam hadis ini jangan baca husna. Sebab husna dia pergi kepada sedih. Sedih pun susah juga sebenarnya. Tapi dekat sini lafaz dia adalah hazn. Hazn. Dan janganlah kamu wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Dan engkaulah satu-satunya zat yang menjadikan segala perkara yang susah atas muka bumi ini bila ianya menjadi mudah. Maksudnya hanya engkau lah yang menjadikan segala perkara atas muka bumi ini jadi mudah.
dengan kekuasaan engkau. Dan engkau menjadikan kesusahan itu mudah jika engkau kehendaki. Jika engkau kehendaki, ia jadi mudah. Ya Allah, moga Allah mudahkan segala urusan kita. Baca doa ini. Kalau ikutnya doa ini, memang kita nampak dia macam bertempat dan memang ianya akan datang dalam bentuk tertentu, tetapi salah tak kita nak baca setiap masa? Tidak salah. Yang salahnya kita khususkan. Tapi kalau khususkan dengan konteks ini pun tidak ada masalah sebab dia kena dengan khususan konteks dalam hadis. Maka masa kita rasa susah nak buat, kita baca Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Okay? Baca. Kalau tak susah pun boleh baca tak? Boleh baca. Semoga Allah terus menjadikan kerja-kerja kita selepas ini jadi mudah, tidak ada masalah selagi mana tidak ada kekhususan di dalam hadis ini. Sahih dikeluarkan oleh Imam dalam Ibn Sunni di dalam dia, juga Ibn Hibban, dan kita boleh gunakan hadis itu secara meluas, secara selalu, tidak ada masalah. Semoga Allah memudahkan kerja-kerja kita, memudahkan segala urusan kita. Ini bab pada menyatakan bila susah aja kehidupan, kita rasa hidup kita susah. Rawaina fi kitab Ibn Sunni, kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata ma yamna'u ahadukum idza asura alaihi amru ma'ishatihi ay yaqula idza kharaja min baitihi bismillah ala nafsi wa mali wa dini Allahumma raddini biqada'ika wa barik li fi ma qaddara li hatta la uhibbu ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta. Nabi kata apa? Tidak ada sesuatu yang akan menghalang seseorang daripada kamu apabila satu perkara itu susah dalam urusan kehidupan dia, untuk dia kata bila dia keluar daripada rumah dia dengan nama Allah ke atas diri aku dan atas harta aku, ke atas agama aku, ya Allah ya Tuhanku, redhakanlah aku dengan qadamu dan berkatilah bagiku tentang setiap apa yang Kau telah takdirkan kepada aku, sehingga aku tidak menyukai sesuatu perkara itu didahulukan, sedangkan perkara itu kamu dah akhirkan, dan aku pun tidaklah nak perkara yang engkau telah akhirkan, aku pun tidaklah nak sesuatu perkara itu diakhirkan, dikemudiankan, sedangkan kamu dah datangkan perkara itu dulu. Jadi itu konteks dia lah, makna dia lah. Kalau nak faham mungkin lebih sikit fahamnya, boleh baca terjemahan dia dengan menyebut nama Allah ke atas diri aku, hartaku dan agamaku, ya Allah jadikanlah aku redha dengan ketentuanmu dan berkatilah aku atas apa yang telah engkau takdirkan kepadaku, sehingga aku tidak sampai mengharapkan mempercepatkan apa yang engkau telah lambatkan dan melambatkan apa yang engkau telah percepatkan ataupun segerakan. Hadis ini dhaif yang sangat, kalau ikut ke sini dia dhaif yang lemah yang sangat-sangat, dikeluarkan dhaif jiddan. Kalau tengok sini dhaif jiddan, dhaif yang sangat-sangat, dikeluarkan oleh Ibn Sunni dalam Amal Lail wa Lailah, Amal Yaum wa Lailah. Dan dengan itu kita tak perlu menggunakan doa ni lah, tak perlu menggunakan doa ini. Habis tu kena guna doa apa? Doa yang banyak tadi kita baca boleh juga kita baca, tidak ada masalah. Sesuai tak dengan konteks susah hidup, susah segala benda? Kan tadi Nabi dah ajar dah. Wa anta taj'alul hazna, wa anta taj'alul hazna, engkaulah yang satu-satu yang menjadikan sesuatu perkara yang susah itu, semua perkara yang susah atas muka bumi ini jadi mudah. Kalau kamu nak jaya, jadi mudah. Maka ia termasuklah dengan konteks bab yang kita sedang baca sekarang. Sebab dia tak ada hadis yang sahih dalam bab ini, maka kita menggunakan hadis yang sebelum ini ataupun hadis-hadis yang sebelum lain, yang sebelum-sebelum ni lah kita baca. Susah, kepayahan lah. Maaf Ya. tanya sikit Ustaz. Ya, boleh. Berbalik kepada hadis yang kalau berkalau tu Ustaz, bagaimana pula kalau kita menggunakan perkataan suka sebut nasib baik tu Ustaz? Nasib baik ini kita kena tengok juga nasib baik, sebab nasib kita nasib ni maksudnya dalam bentuk yang lain sebenarnya takdir kita lah. Nasib ni adalah takdir kita lah. Kalau kita faham nasib itu adalah takdir yang Allah tentukan kepada kita, maka kita faham bahawa takdir aku baiklah. Takdir aku baiklah. Nasib baik. Maksud baik itu ia kalau merujukkan kepada Alhamdulillah. Kita itu sebab ajarkan diri kita untuk sebut nasib baik. Maksudnya ajarkan diri kita kata Alhamdulillah.
dengan izin Allah. Kalau kata nasib baik itu merujuk kepada takdir yang Allah bagi kepada kita, tidak ada masalah. Tetapi perkataan nasib baik itu bukan amalan ataupun bukan tradisi orang-orang Islam. Bukan tradisi orang-orang Islam. Tradisi orang Islam adalah mengatakan bahawa qaddarallahu ma syaa. Maksudnya itu apa yang Allah telah takdirkan kepada aku. So itu tradisinya begitu. Kalau kata nasib baik itu bukan tradisi kita lah, tapi janganlah terus kata, berdosa kamu cakap macam ni, tak. Kalau nak kata macam tu, sebut alhamdulillah dulu, syukur kepada Allah Taala, ini Allah takdirkan kepada aku, nasib baik aku jadi macam ni. Tak apa. Sebab segalanya kita pulangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh okey. Tiada kemudahan kecuali engkau. Okey. Sedangkan tanah yang gersang. Okey. Allahumma la sahla. Okey. Okey, hadis yang sebelum ini hadis yang mana? Okey. Kalau hadis yang Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla tu, hadis itu sahih. Hadis itu memang sahih. Saya share balik saya naik ke atas balik. Okey, kejap je, tak ada masalah. Okey, ni. Hadis ni Kalau hadis ni, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bukan husna, hazna. So status dia kat sini. Hadis dia sahih. Ni nampak hadis dia sahih. Okey. InsyaAllah. Kita boleh teruskan satu hadis lagi tak ni? Tak boleh Kuliah seterusnya pukul 8.45 Ustaz. Okey, tak apa. So kalau ada soalan, kita tengok soalan, kita berhenti dekat sini je. Saya tengok soalan, kalau ada yang saya boleh huraikan sikit, lepas tu kita berhentilah. Kalau guna perkataan qadarullah, itu yang kata tadi Puan Wan Nuhanita. Maksudnya kita ni kalau ikut yang kita belajar, apa dia? Apa yang kita belajar, sama ada hasbiyallahu ni'mal wakil. Lepas tu apa lagi yang tadi? Qaddarallahu ma syaa fa'al. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Itu zikir-zikir yang diajarkan di dalam sunnah ini. Maknanya dari satu segi kita sepatutnya ikut dulu apa yang ada di dalam sunnah. Tapi macam saya kata tadi lah, kalau kita masa tu kita terlupa. Qadarullah. Maksudnya dia sebenarnya bukan qadarullah. Dia qadarullah, maksudnya kita mengatakan qadar Allah. Sebenarnya itu sebab di dalam zikir-zikir, dia zikir-zikir di dalam apa yang diajarkan oleh Nabi ni, dia mempunyai, sekala belajar pasal dia panggil jumlah mufidah, ayat yang berguna. Jadi kalau kita kata qadarullah, maksudnya dia jadi mudhaf ilaih, dia tu ini takdir Allah. Boleh juga kalau kita memahaminya adalah takdir Allah SWT. Boleh. Boleh dengan syarat tadi macam saya kata tadi lah, kalau kita lupa. Tapi kalau sekarang ni kita usaha nak belajar, kita kata qaddarallahu ma syaa fa'al. Qaddarallah ma syaa fa'al. Bukan hanya zikir tetapi mendatangkan keisafan dalam diri kita. Tapi kalau kita terlupa, tak apalah. Macam saya kata tadi lah, orang Melayu kata dah Allah takdirkan, dah takdir dah. Contohnya macam tu kan. Boleh, tidak ada masalah lah kalau kita lupa apa yang Nabi dah ajar dalam hadis tu lah. Tetapi kita menyandarkan kira kepada takdir. Tapi kalau kita hafal masa tu, kita memang tahu, kita tahu dah memang qaddarallahu ma syaa fa'al, lepas tu kita tukar jadi qadarullah. Yang tu tak boleh lah. Yang tu tak boleh lah, sebab kita meninggalkan apa yang Nabi ajar kita dari segi lafaz dan kita buat benda lain. Kalau dalam keadaan lupa, insya-Allah tidak ada masalah. Okey, jadi kita minta Allah SWT bagi kita ni hadis, kalau hadis hadis Al-Qayyis. Okey. Jadi ada lagi tak soalan-soalan yang berkaitan? Boleh, kalau tak ada dekat dalam chat box, boleh tanya soalan secara lisan, insya-Allah. Sebab kalau saya masuk hadis lain takut mengganggu kelas yang selepas ini. Okey Ustaz, maknanya kalau kita nak berdoa dengan Ustaz, kita kena mulakan dengan Allahumma ataupun Allahumma Rabbana. Macam tu. Dia kalau nak berdoa sebenarnya, kerana itu sebab saya kata kita nak berdoa. Kadang-kadang kita duduk berdoa ni, kalau kita tenang tak apa, bolehlah sebut Allahumma ya Rabb, ya Allah, tak ada masalah. Itu sebab kalau kita nak berdoa mesti lafaz itu berguna, maksudnya sempurnalah, ya Allah ya Tuhanku. Kalau kita sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, kita doa tak? Kita tak doa. Tapi sebenarnya kalau kita
Itu sebab saya kata kalau orang yang diuji dalam keadaan dia lelah terus, dia nak berdoa pun dia tak tahu. Dia kata, ya Allah, tak apalah, janganlah kita pergi marah kat dia pula. Tapi kalau kita nak berdoa, sepatutnya kita katalah, ya Allah, Allahumma la, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Okey. Jadi kalau kita nak berdoa, kita mulakanlah dengan, kalau kita nak berdoa secara betul penuh macam kita baca sebelum ni lah, kita belajar sebelum ni, mestilah ada tahmid, mestilah ada selawat, kan? Kalau ada ulama tambah, mestilah ada istighfar supaya doa orang kita selepas itu diterima, kan? Ini ada doa yang Imam Nawawi dah sebut dah sebelum ni, kita dah belajar dah. Tapi bila kita nak berdoa dalam keadaan-keadaan kita terdesak, dalam keadaan kita susah sangat, kita rasa lelah, kita rasa macam dihempap dengan sesuatu benda, ya Allah, ya Tuhanku, tolong aku, tidak masalah. Kalau kita rasa kita macam kita tak boleh nak terima kekalahan kita tu, kita cuba tenang, hasbiyallah ni'mal wakil. Tak ada masalah. InsyaAllah kita cuba. Kita sebenarnya bila kita belajar hadis, kita cuba untuk ikut sebanyak mana, semampu mana kita boleh buat. Kalau kita lupa nak buat macam mana, tak apalah kalau teringat masa tu pun qadarullah. Teringat masa tu, kita sandarkan takdir itu semua kepada Allah Taala. Tak ada masalah, insyaAllah. Semoga Allah ampunkan kita. Semoga Allah bagi kita kekuatan, peluang untuk kita belajar, terus hafal, terus tenang untuk berdoa dengan zikir-zikir yang Nabi ajar di dalam sunnahnya yang sahih. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ilil muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. 8:45. Okey. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. InsyaAllah saya jumpa lagi pada minggu depan, Isnin, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Baik.